Okey. Macam mana Ustaz hari Selasa ini akan masuk satu produk baru dalam mall Atomy, iaitu Korean Red Ginseng. Baik. Korean Red Ginseng ni dia masuk, Atomy masukkan disebabkan permintaan daripada non-Muslim dan sebagainya juga, maka dimasukkan. Dan Korean Red Ginseng ni belum ada logo halal Ustaz. Belum ada logo halal. Tetapi bahan-bahan dalamnya semua adalah halal. Malah sugar alkohol, maksud sugar alkohol tu kita dah kaji bukan maksudnya alkohol, tapi adalah macam tapai dan sebagainya lah, makna halal. Dan untuk memuaskan hati, saya dah message kita punya chairman bahagian halal division dan chairman KMF, Brother Haji Ahmad Cho. Saya dah hantar gambar, saya dah tanya Ahmad Cho tentang status halal produk Red Ginseng, Korean Ginseng ni. Dan dia dah reply dan dia dah maklumkan bahawa Atomy memang dah pun buat permohonan untuk sijil halal, tapi mereka sedang proses dan mereka sedang review. Jadi sekarang ni Ustaz, ramai nak beli ni Ustaz. Saya pun nak beli ni. Kan? Tapi ada yang ragu-ragu nak beli. Baik, apa pandangan Ustaz? Baik. Terima kasih, satu soalan yang sangat menarik. Sebenarnya kita kena faham bahawa inilah yang disebutkan tentang keindahan Islam. Islam ni indah disebabkan Allah ceritakan dalam Quran, iaitu apabila kita nak buat satu benda, dia kena halal, bukan saja halal, halalan thayyibah, dia kena baik, dalam keadaan baik. Jadi Ustaz terlibat dalam bidang halal juga, di dalam perspektif maqasid syariah, ketika mana Ustaz menyandang jawatan di universiti dan di Pejabat Perdana Menteri juga. Kita terlibat dengan beberapa siri kajian. Kita nak bagi tahu bahawa kadang-kadang sijil halal ni tidak dikeluarkan ada sebab. Ada sebab. Bukan kerana sebab-sebab barang yang haram saja, bukan saja itu ditengok, tetapi cara proses pembuatan tu. Sebab dalam Islam ni dia halal dan dia baik. Jadi apabila satu produk itu dikeluarkan, jika dia mempunyai status halal, maka kita dah tahu mana-mana negara, kerana mereka tidak ada satu kepentingan di dalam nak meletakkan cop halal. Macam contohnya pada 2 tahun lepas Ustaz pernah pergi 14 hari 14 buah negara. Backpacker lah, secara backpacker, antaranya Croatia Ustaz pergi dan sebagainya. Jadi bila kita pergi ke tempat-tempat tu, nak cari restoran halal ni susah. Susah. Disebabkan apa? Sebab mereka tidak ada kepentingan untuk nak makan makanan halal melainkan orang Islam. Jadi apabila dikeluarkan status halal itu di negara-negara luar, maka kita kena faham bahawa status halal itu memang tidak menjadi masalah untuk kita makan. Cumanya bila produk yang dikeluarkan tidak ada status, maka nasihat Ustaz adalah bukan kerana apa yang ada dalam tu, tetapi cara pembuatan yang kita tidak tahu lagi bagaimana cara. Jadi biarkan badan yang berautoriti mengerjakan kerja mereka. Itu lebih baik daripada kita membeli yang kita tak tahu cara buat. Bukan saja barang-barang yang disebut kuantiti halal yang ada dalam tu, tetapi proses, pemprosesan dia, cara bagaimana dia dapatkan, daripada sumber macam mana. Nasihat ini daripada pandangan Ustaz secara peribadi, kalau sebegini maka kita tidak mengetahui caranya dahulu, kita tak tahu, tak berapa jelas, melainkan perlu mendapatkan akses daripada halal di sana, maka lebih elok kita tunggu daripada sana. Itu pandangan Ustaz. Tunggu daripada sana, itu lebih sempurna, lebih cantik. Supaya apa? Supaya kita lebih yakin. Disebabkan makanan ni kita kena berhati-hati. Bab makan dengan bab bermuamalah lain. Bab makan ni kerana dia akan menjadi darah daging. Darah daging. Bukan kerana Ustaz tak nak sentuh bab produk tadi. Ustaz nak sentuh dalam bab secara umum. Apabila dia jadi darah daging, terdapat di sana hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika mana seorang yang bermusafir, panjang musafirnya. Kemudian dia berdoa, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tetapi Allah tak dengar doa dia disebabkan apa? Malbasahul haram, pakaian dia haram. Wal mashrabuhul haram, minuman dia haram. Wa ma'kaluhul haram, makanan dia haram. Jadi kita rasa takut.
sebab makanan ni akan menjadi darah daging. Kalau pakaian yang haram kita boleh buang. Kalau benda haram kita boleh buang. Tapi kalau darah daging, kata ulama, kalau darah daging yang masuk, mana satu darah daging yang telah menjadi dalam badan kita, kita tak boleh nak buang. Kita tak boleh nak tahu. Sebab itu lebih baik berhati-hati daripada sudut itu. Kerana itu Ustaz berhati-hati. Apabila telah diwar-keluarkan dan telah diberitahu oleh pihak halal di sana, jadi nasihat Ustaz, maka tunggu cop itu secara rasmi ataupun boleh telefon terus jika mereka boleh keluarkan dahulu. Jadi itu lebih elok dan itu lebih selamat supaya tidak menimbulkan fitnah, yang mana fitnah yang kita dah hadapi ni sangat dahsyat. Jadi jangan kita timbulkan lagi huru-hara yang menyebabkan nanti akan goyang dan akan masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tidak akan rugi, insya-Allah takkan rugi. Kerana insya-Allah apabila kita berhati-hati itu lebih baik daripada kita dalam keadaan menyembrono, orang sebutlah kan. Wallahu a'lam. Kalau macam waktu zaman saya belajar dulu dekat Australia, Ustaz kan? Baik. Masa belajar dekat Australia dulu memang tak ada masuk mall apa semua, memang tak jumpa halal logo, tak ada, macam puan bayar kita lah kan, hidup kat sana kan. So masa tu saya belajar sampai kita buat list, masa tu hafal list Ustaz. Kalau emulsifier kod sekian-sekian kan, maknanya daripada sumber apa, sumber tumbuh-tumbuhan, sumber animal, sumber apa misalnya kan. Jadi oleh sebab itu masa tu bila kita nak beli satu-satu produk Ustaz, saya berdasarkan ingredient sebab mana nak dapat logo kan. Betul. Jadi masa tu bila kita nak makan, pertama berdasarkan ingredient. Yang kedua, kalau kita makan di kedai Ustaz, sahabat-sahabat yang sama usrah dah pesan, jangan banyak tanya, dia kata Ustaz. Ini saya nak minta pandangan Ustaz. Jangan banyak tanya. Sebab kalau tanya aja mungkin tak makan lah. Kan? Contoh dia, kita makan, okey, ni potato chip. Kan? Potato chip. Dia dah hidang, kita makan fries ni. Kan? Jangan tanya, minyak dia pakai minyak apa? Periuk dia pakai periuk apa? Apa semua? Jawab dia laparlah kita. Kan? Itu. Baik, cuba Ustaz bagi pandangan sikit Ustaz. Baik, saya bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh DTA. Memang betul. Sebenarnya ada dalam hadis Nabi SAW ketika mana Abdul Rahman bin Auf keluar dengan Umar bin Al-Khattab. Dalam satu, Abdul Rahman dengan Umar Al-Khattab keluar satu tempat. Kemudian ketika mana sampai di satu tempat, Abdul Rahman tanya kepada penjaga telaga tu. Maksudnya ada satu tempat takungan air. Abdul Rahman tanya, ada tak binatang buas yang minum di sini? Jadi Umar kata jangan bagi tahu dia. Kita tengok benda tu okey, halal, maka minum. Okey. Apa yang kita faham melalui hadis ni? Baik, kita kena melihat daripada konteks. Hadis ni maksudnya benda tu kita dah yakin halal. Maksudnya air tu halal. Yang ragu-ragu adalah barang yang ragu-ragu. Okey. Barang yang datang daripada ragu-ragu. Maksudnya barang sesuatu yang air yang kita tahu takungan tu memang halal. Memang halal. Air hujan, tadahan dan sebagainya. Tidak ada ragu-ragu, melainkan dia nak tanya supaya dia nak lebih keyakinan. Itu satu benda. Tetapi yang disebutkan dalam masalah ni, apabila satu benda tu kita tak tahu status dia. Ada orang yang mungkin, sebab tu kita tengok kan, ada satu produk yang produk makanan tu, ramen tak dapat cop halal kan contohnya. Kalau kita tengok di dalam tu memanglah kita tengok tidak ada masalah, semua halal, tetapi pemprosesan ini yang perlu kita berhati, pemprosesan tu. Sebab tu dalam Quran Allah tak kata halalan, halal saja tak. Allah kata thayyibah. Maksud thayyibah ni dia adalah kebersihan daripada sudut, daripada macam mana dipergunakan seseorang yang menggunakan halal dan thayyib. Jadi apabila satu barang tu sampai, barang tu kita tak tahu dia punya melainkan barang tu kita tahu barang yang halal macam tadi itu jelas halal. Tapi yang ni kita ada di antara sifat antara boleh ataupun tidak. Di situlah timbulnya syubhah. Inilah perkataan syubhah sepatutnya digunakan. Syubhah ni satu benda yang kita tak tahu.
Macam atomi ni, adakah dia syubah ataupun tidak? Tidak. Sebab kita boleh selidik, kita boleh kaji. Bila kita kaji dan selidik, kita tahu bahawa atomi ni tak terlibat dengan kristianisasi. Jadi kita keluarlah daripada perkara syubah tu. Yang ni, kita antara ragu, halal ke atau tidak. Jadi ada datang satu badan yang mana dia mengatakan, ini halal, tidak jadi masalah pemprosesan. Jadi syubah tu telah dibuang. Sekarang ni kita tak tahu cara pemprosesan. Walaupun semua barang tu halal, tapi cara pemprosesan memang kita tak perlu tanya, tetapi menjadi satu kewajipan kita dalam kita tahu keadaan negara itu yang mana mereka tidak mengikut. Sebab dia kena tahu perbezaan. Sedikit panjang. Dia kena tahu kita perbezaan antara fatwa yang difatwakan di Eropah dan fatwa yang difatwakan di Malaysia, dia ada sedikit berbeza. Contoh, Ustaz bagi satu contoh. Hukum solat di gereja, kalau di Eropah dibenarkan oleh para alim ulama. Kita tak ada tempat nak solat, masuk gereja, solat. Boleh tak? Boleh. Sebab keadaan itu. Macam contoh DTA tadi, keadaan itu yang menyebabkan dia kena ambil supaya dia boleh makan. Tengok, boleh. Tetapi keadaan di Malaysia berbeza. Hukum kita saja-saja, Ustaz. Kalau boleh, esok kita pergi semayang kat gereja, Ustaz. Kan? Takbir, Allahu Akbar. Jadi tak kena. Hukum tu dah berbeza. Jadi disebabkan kita ada ruang, masjid dibuka, surau ada, kenapa kita nak pergi ambil sebegitu? Jadi tujuan Ustaz sebut begitu sebab Ustaz tak nak satu benda yang kita tak tahu, kemudian kita kata boleh, rupanya nanti tak boleh, dia jadi susah. Lebih baik kita kata stop dulu, boleh nanti dapat, insya-Allah beli sampai habis produk pun tak apa. Tapi jangan lupa bagi ke Ustaz satu. Baik. Jadi kepada semua yang ada dalam ni, untuk makluman, okey, Atomy memang dah hantar produk tu kepada Korean Muslim Federation, dan Brother Ahmad Cho pun kata memang dia sedang proses dan sedang review, bermakna very soon kita akan dapat keputusannya. Okey, terima kasih atas pandangan tu. Okey, ada soalan lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz NDTA, maaf hari ni Ibu lambat masuk, tadi ada kelas, menyampaikan kelas. Ustaz nak tanya bersabit dengan perkara tu tadi. Sebab kita ni di dalam network, maksudnya multi level, maksudnya apa yang dibeli oleh orang-orang kita, business partner kita, downline kita, itu kita dapat PV dia. Kata in the event benda seperti ramen tu yang kita tak jelas halal dia tu, tapi orang di bawah kita ada yang membeli. Jadi macam mana, apa sangkut pautnya dengan kita dari segi halalnya duit yang kita dapat tu? Baik. Satu soalan yang cukup menarik daripada Bonda. Masya Allah. Soalan ni pun sebenarnya Ustaz dah fikir kan. Tapi Ustaz tunggu siapa yang tanya. Hari tu lagi waktu DTA dah bagi tahu awal-awal, ketika mana dalam muzakarah Ustaz dah terfikir, tetapi Ustaz kata tak apa, simpan, mungkin satu hari ada orang tanya. Alhamdulillah. Sebenarnya kita kena tahu di dalam jual beli, dia tak boleh kita nak pergi asing-asing kan, susah. Seperti mana duit yang kita sebutkan duit kerajaan. Duit kerajaan kita tahu, kita dapat gaji hari ni ada di sana sumber judi, ada di sana sumber perkara-perkara yang dibayar cukai, jadi dia bayar pula kepada guru-guru, dibayar kepada pencara, dibayar kepada kaki tangan, dibayar. Jadi adakah dibolehkan? Maka kata ulama boleh. Selagi mana keseluruhannya halal, maka tidak menjadi masalah. Kerana perkara itu bukan kita yang pergi jual. Tetapi kita dapat hasil daripada kita masuk menyertai. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Secara ringkasnya. Tapi memang bagus. Sebab kita nak tahu bagaimana cara daripada kita ni adakah terlibat ataupun tidak dalam sumber-sumber. Maka kata ulama tidak. Disebabkan seperti itu juga disandarkan sumber-sumber kerajaan telah difatwakan dan digazetkan dalam Darul Ifta, iaitu fatwa-fatwa ulama, tidak menjadi masalah. Melainkan kalau kita tahu semua sumbernya haram, maka waktu itu kita kena elakkan. Dia melebihi daripada halal, maka kena elakkan. Tapi kalau sedikit tu kita pun tak tahu, sebab dekat situ pun dia tak tulis status tu haram ataupun tidak.
Cuma dia tidak keluarkan. Dia tidak keluarkan, Ustaz dah pernah tanya. Kan? Dia kata mereka ni bukan kata masalah barang. Mungkin pemprosesan tu. Antaranya contoh. Ni kita tak tahu. Ni bukan Ustaz nak bagi, Ustaz dah pergi tengok tak? Contoh. Mungkin dalam satu kilang, dia ada dua. Satu yang memproses benda-benda yang haram, dalam masa yang sama ada apa yang sebelah daripada tu dia mungkin memproses benda-benda begini. Jadi dia takut tercampur. Jadi sebab itu dia tak keluarkan. Mungkin sebab tu. Jadi oleh sebab yang demikian tidak menjadi masalah. Kita boleh ambil, kita boleh terima disebabkan seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Wallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.